Sabtu. Sabtu ke Ahad malam kan, ada lagi satu. So insyaAllah kita akan habiskan topik ni. Okey, topik ni merupakan topik yang penting juga sebab kalau dulu dia hanya ada dalam kertas 2 dan dia merupakan soalan pilihan iaitu bahagian C. Okey, soalan pilihan bahagian C. Dan bahagian C, kalau pelajar yang okey dengan kalkulus dia memang akan pilih tajuk ini. Okey. Kalau tak, pelajar akan pilih lah nak buat linear law ke, linear programming ke, nak buat apa index ke, solution triangle ke, macam tu. 4 pilihan termasuk yang topik yang ini. Okey. Jadi, untuk bermulanya KSSM, dia juga akan dikeluarkan di kertas 1. Apa yang kami dimaklumkan, semua topik akan ada dalam kertas 1. Cuma kita tak tahulah macam mana bentuk soalan. Tapi nanti kita boleh agak. Okey, mungkin dia akan bagi kamu equation dan dia cari dia punya velocity ke, nak cari dia punya acceleration ke, macam tu. Okey, so kita akan mulakan topik ini hari ini. Okey, saya ada sharekan bahan tadi dan saya bagi bahan yang saya gunakan di budak tuition saya, di mana bahan ini dia memang buat daripada awal. Okey, sebab saya ada tadi saya tanya Putri dah belajar dah tajuk ni. Kalau Marisa mungkin dah belajar lah tajuk ni, kan. Tapi biasanya sekolah harian pun ada cikgu yang dah ajar tajuk ni. Dia ajar awal-awal. Cuma tajuk ni biasanya dia akan ajar selepas kamu dah belajar differentiation and integration. Kalau kamu tak belajar yang itu, dia akan jam. Sebab kamu kena ada asas 2 topik itu. Baru mudah untuk kamu jawab tajuk ini. Okay? So, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakanlah. Okay? Hari ni, Arif seorang lelaki. Arif baca nama Arif? Arif, okey tak line? Ke mic dia tak okey? Okey, tak apalah kalau macam tu kita yelah mic tak okey kan. Okey, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, kita baca sendirilah ya. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, so kita akan mulakan ya. Sorry terang. Saya nak share terangkat tangan. Okey, saya akan tunjuk yang ini dan saya akan terang dulu secara umum. Okey, saya akan terang dulu secara umum baru kita akan tengok dekat sini. Okey, jadi dekat sini saya akan terang dulu bagaimana kamu nak kuasai tajuk ini. Okey, sebab tajuk ini macam saya kata tadi, kamu kena tahu pasal dy, dx dan you kena tahu pasal integrate. Dua benda tu kamu kena tahu. Okey, dan ada beberapa terms yang perlu kamu tahu, okey, bila kamu nak menjawab soalan ini. Okey, biasanya, okey, saya menggunakan kaedah ini di mana kamu tak payah ingat. Ada pelajar kan dia pening, nak buat dy dx ke nak integrate? Dia pening dekat situ. Jadi, dia kena tengok macam ni kedudukan dia. Okey, tajuk dalam dekat sini kita akan anggap soalan akan bagi kamu start from S. S is your displacement, iaitu bahasa Melayu sesaran. Okay, sesaran S. Okay, you ada S, then you akan ada V. Okay, you akan ada V. Apa dia V? V is your velocity. Okay, dan yang terakhir you ada A. A is your acceleration, iaitu pecutan. Velocity iaitu halaju. Okay, sekejap Okay, jadi dia macam ni, senang je. Daripada kalau awak tengok soalan, kalau dia bagi, okay saya buat kat tengah-tengah je. Saya buat tengah-tengah supaya awak nampak. Jadi bila kamu guna cara ini, kamu dah tak perlu pening, nak guna dy dx ke nak integrate. Kamu tak payah pening macam tu. Dia bermula daripada S, dia ada V, dia ada A. Kalau soalan bagi S, dia ini adalah you punya displacement, iaitu sesaran. Kalau dia nak velocity, apa yang perlu kamu buat? Kamu akan lakukan dsd, dsdt. Maksudnya kita lakukan dy dx. Kalau dia ada V, awak nak acceleration atau pecutan, so kita akan buat dv dt. Sebab persamaan ini semua dia in term of t. S in term of t, V in term of t, A pun in term of t.
Jadi maksudnya yang ke bawah kita akan gunakan konsep dy dx. Manakala ke atas dia terbalik, so integrate lah. Kalau dia bagi A, you nak V, maksudnya kita akan integrate A. Kalau dia bagi V, you nak S, so you akan integratekan V. So kesimpulannya naik atas kita akan lakukan integration. Macam tu. So jadi kalau soalan di sini bagi S, dia nak A, you akan lakukan dy dx 2 kali. Macam itulah. Kedudukan dia SVA. Macam tu. Kemudian kita kena tahu apabila soalan katakan sesaran ke arah kanan. Okey, ataupun bila dia ke arah ke kanan, you kena tahu. Kalau nak cari masa, dia terus cari, biasanya dia kata bila masa dia apabila displacement tu pergi ke arah kanan kan. Jadi bila diberi ke arah kanan, kita kena buat V dulu. So di situ you kena ingat kat sini V akan lebih besar kosong. Apabila dia gerak ke kanan. Kemudian V kamu akan kurang dari kosong untuk mencari T apabila dia ke arah kiri. Dan kalau dia punya sesaran tak berubah, tak pergi mana-mana, maksudnya V kita sama dengan kosong. Okey, ini yang dia kekal, tak gerak ke mana-mana. Yang ini awak kena tahu. Okey, kemudian kita akan tengok dekat sini. Okey, kita akan tengok apabila soalan itu dia kata, dia akan lakukan, dia bagi S, dia nak V. So apa nak buat? Kita lakukan ds dt. Okay, jadi yang penting kamu kena tahu ini dulu, then you kena tahu yang ini. Di mana kalau kamu tengok ayat-ayat dia akan bagi tahu dekat situ apabila dia kata melalui asalan ataupun dia kata dekat origin point. So bila dia melalui pada asalan, kita akan tengok sebab dia patah balik dekat tempat yang asal. Tempat yang asal kita akan tengoklah V kita kosong ke T kita kosong ke. Yang itulah benda-benda yang perlu kamu lihat nanti. Okay. Jadi, yang penting dulu yang atas ni. Awak kena tahu dulu yang ini. Dah tahu yang ini, awak tak akan pening dah. Okey. Jadi, yang ini kemudian barulah kita tengok pada soalan-soalan. Okey. You nampak dekat sini, ini. Nampak? Ni dia punya ni. Dia kata sesaran iaitu S ataupun displacement ialah jarak yang diukur dari satu titik tetap. Dan dalam arah yang tertentu. Titik tetap kamu macam saya kata tadi kan, tetap, tak berubah. So sesaran sifar, dia tak bergerak. Sesaran positif ke kanan. Ke arah kanan V-nya akan lebih besar kosong. Dan ke kiri akan kurang dari kosong. So ingat satu je lah. Awak ingat salah satu. Lepas tu kat sini awak tengok dia kata jumlah jarak. Jumlah jarak yang dilalui dalam N saat pertama ialah jarak yang dilalui dari T sama dengan kosong sehingga ke T sama dengan N. Jumlah jarak iaitu kita tengok jumlah jarak. Tengoklah kalau dia kata 10 saat. Jadi awak kena isikan T-nya 10. Macam tu. Jarak yang dilalui oleh suatu zarah dalam saat ke N ialah jarak yang dilalui dari T hingga T sama dengan N tolak 1. Maksudnya kalau T sama dengan N, masa ke N. Okey, iaitu pada masa 5 saat yang pertama. 5 saat yang pertama, jadi kira kita akan buat daripada 0 sampai ke 5. So kat sini sebenarnya dia macam progression. You ada TN, you ada SN. Kan? Apabila zarah kembali ke kosong, sesaran S sama dengan kosong. Ni yang saya kata tadi. Kembali ke origin point. Ke tempat asal. Jadi sesaran dia kosong sebab apa? Ni tadi kena ingat. Bila dia kembali kepada kosong, maka S dia akan sama dengan kosong. Jadi kamu tengok dekat sini dia kata apabila suatu zarah bergerak sepanjang garis lurus dari satu titik tetap O. Sesaran diberi S sama dengan FT. Okey, di mana T ialah masa dalam saat selepas meninggalkan titik kosong. Hitung. Yang pertama dia suruh kamu hitungkan sesaran dia. Okey. Dan masa dia. Jadi apabila T sama dengan 3. Okey. Sesaran apabila T sama dengan 3. Jadi dekat sini macam saya sebut tadi. Maksudnya kita akan gantikan macam kita buat tajuk progression.
Jadi bila T sama dengan 3, kita gantikan T kita 3 dalam S. So S sama dengan T-nya 3. So 3 kuasa 2 tambah 4 darab 3. So awak selesaikan, awak dapat 21 meter. Bila S dia positif, maka kamu tahu maksudnya dia bergerak ke arah kanan. Ah. Kali ni sasaran dia 12. Maksudnya S-nya 12. Nilai S tu 12. Kita tak tahu T kita apa. Ni kita cari kat sini. T kuasa 2 tambah 4T sama dengan 12. So, T kuasa 2 tambah 4T. Tolak 12 sama dengan kosong. Tekan kalkulator EQN. You dapat dua jawapan. Satu T sama dengan 2. Satu lagi T sama dengan -6. Ini T is your time. Time taken. Time tak boleh negatif. So, jangan lupa jalan kerja yang ini. T tolak 2. T tambah 6. Okey? Sama dengan kosong. Dia tanya, bilakah apabila S-nya 12? Maka kita dapat iaitu apabila T kita 2. Sekejap. Okey. Okey, setakat ni boleh kan? Okay, then you tengok sekarang. Cuba kita tengok dekat soalan yang ini. Ni pun samalah. Awak gantikan saja. Mudah je ni. Kan? Okay? Boleh kan? So, cuba tolong kira kat saya soalan C ni. Soalan C. Cuba kira jap. Amira dah masuk? Cek. Ni dia tak ada masuk. Amira? Dah? Amira dah boleh masuk belum? Okey, sekejap Arif. Ya, betul. Saya suruh jawab. Suruh buat B ke C, awak buat B Saya suruh buat B okey, B betul 21. Sekejap kawan nak masuk tak? Tak boleh masuk tak? Okey, sekejap tunggu kawan. Dia kawan nak masuk tapi tak boleh masuk lagi dia kata.
Sekejap ya. Dia tak boleh masuk lagi pula dia orang ni. Amira tak ada kan? Amira dia kata. Sekejap Amira, try masuk. Ke kau salah link? Kejap, saya apa dia? Kejap kan guna link yang latest yang sebelum ni. Okey saya hantar kejap Okay. Okey sekejap ya. Saya takut ada kawan tak boleh masuk pula. Kejap. Okey awak buat dulu soalan yang sampai yang seterusnya tu. Sekejap saya share link kat kawan awak jap. Ni. Tu Nabil. Okey. Amira, okey Okey. Tadi salah link ke apa? Link yang sama? Saya tak dapat link baru. Okey. Okey Okey sebab link yang bulan Julai itu saya takut pelajar terguna link yang lama. Okey, so yang baru masuk, okey. Kita dah buat apa yang kita dah buat tadi. Sekejap saya ulang sedikit yang baru masuk. Okey, dalam tajuk ini kita akan tengok pasal ini, displacement ataupun sesaran. Kemudian okey, dah lah. Okey, kemudian hilang pula. Sekejap mana dia? Ni V is your velocity iaitu hal laju. A is your acceleration ataupun pecutan. Jadi kita tengok kalau soalan cerita pasal sesaran displacement, okey iaitu S. Kalau dia bagi kamu S, dia nak kamu cari V. So kita dari S bagi V, kita lakukan ds dt. Kalau dia bagi V nak A, kita lakukan dv dt. Kalau dia bagi S nak A, kita lakukan 2 kali dy dx. Dan kesimpulannya daripada atas ni kalau nak ke bawah, susunan dia SVA. Jadi kalau dari atas nak ke bawah, kita lakukan dy dx. Jadi kalau kita patah balik, kita akan integrate. Jadi kita tengok tadi, okay, dia akan kata tahu soalan akan tanya sesaran ke kanan, masa bila ke, semua macam tu. Jadi kita kena cari dia punya time dulu. Nak cari S tu ke kanan ke kiri ke, kita cari masa dia. Nak cari masa, so dekat mana? Sebab S ni, dia punya bawah dia V. So kita akan buat V lebih besar kosong apabila kita nak cari pergerakan ke arah kanan. Ke kiri, kita akan buat V lebih kecil kosong. Dan kalau kekal tak ke mana-mana, kita buat V sama dengan kosong. Ini antara apa yang perlu kamu tahu. Okay? Jadi, macam soalan ini tadi, okay, dia dah bagi S. Dia kata dekat sini dia minta kamu cari sesaran pada masa yang ketiga. Pada saat yang ketiga. Jadi daripada S, masuk saja nilai 3. Okey, soalan yang kedua, dia bagi dah sesaran. Sesaran 12. 12 ni positif. Bermaksud kat sini dia bergerak ke arah kanan. Masanya bila? Okey, bermakna kita buatlah T kuasa 2 tambah 4T sama dengan 12. Kita dapati ada 2 masa. Kita dapat 2 masa iaitu T2 dan T negatif 6. Seperti biasa, faktor, you punya factorize punya jalan kerja tunjukkan. Dan jawapan kita kena ambil T positif. Sebab T is your time. Time mesti dalam nilai positif.
Okey, dan saya dah suruh kawan tadi sementara tunggu yang lain, saya dah suruh dia orang buat yang ini. Jadi macam ni T4, masukkan sajalah nilai 4. S10, ambil you punya equation, you buat sama dengan 10. You dapat jawapan. Okey, jadi dekat sini, siapa yang buat tadi, sini dapat jawapan 21, sini you dapat T sama dengan 3. Yang sini you dapat jawapannya 2 meter, yang ini you dapat T sama dengan 5. Okey, dapat ni ganti nilai je. Tapi ganti nilai ni sangat penting kena tahu. Okey. Okey, next. Boleh Okey, so kita tengok seterusnya yang ini. Soalan yang kedua. Yang kedua dia kata apa? Satu zarah bergerak sepanjang garis lurus dari satu titik tetap kosong. Sesarannya diberi oleh sesaran iaitu equation kamu. Displacement given is 70 minus 2t squared. Dengan keadaan t ialah masa dalam saat selepas melalui kosong. Hitung jarak perjalanan dalam tempoh yang diberi. Saat yang pertama. Saat yang pertama iaitu macam mana kita nak cari saat yang pertama. So kita akan cari T1. T1. Jadi kita masukkan sajalah dalam dekat S ni T1. Maksudnya kita cari S1. Ganti saja nilai, dapatlah jawapan. Okey. Tetapi kat sini awak tengok dia kata pada saat yang pertama. Okey, saat yang pertama kita nak cari T1. So, you kena guna formula yang ini. Okey, Sn sama dengan you buat Sn iaitu masa dia you ambil Sn, you tolak dengan Sn minus 1. So, kalau dia kata saat yang pertama S1 sebab dia tanya saat yang pertama. Okey, saat yang pertama bukan keseluruhan jumlah yang dilalui. So, dekat sini you cari S1 dulu. So, gantikan 7 darab 1 tolak 2 darab 1 kuasa 2 you dapat 5. N tolak 1, N kita 1. 1 tolak 1 kosong. So, S kosong kira you dapat kosong. Jadi, dekat sini T1, pada T1 you dapat jawapan 5 tolak kosong you dapat 5. Okey, saat ketiga. Pada saat ketiga, jadi kita akan cari apa? Kita akan cari S3 tolak S2. Sebab kat sini dia kata hitung jarak perjalanan tempoh masa yang diberi iaitu saat ketiga. Bukan 3 saat pertama. Kalau 3 saat pertama, kita mencari S3. Maksudnya total keseluruhan. Tapi dia tanya saat yang ketiga, maksudnya pada saat yang pertama berapa lalui. Saat yang kedua, saat yang ketiga. Dia tanya saat yang ketiga, bukan total. Kalau total, you cari S3. Sekarang dia tanya saat yang ketiga. So, awak kena ingat balik tajuk progression. Jadi, saat yang ketiga, you akan buat S3 tolak S2. Faham tak? Boleh tak? Okey ke tidak? Respon sikit okey ke tak? Kalau tak okey, angkat tangan. Semua okey? Okey, tolong buat soalan B dan D. Tolong buat B dan D. Okey, cuba buat B dan D. Bawa apa ni? Apa masak? Tadi kan gini buat.
Okey tak? Okey tak? Okey. Okey, soalan ini okey, dan awak dapat Amira, jawapan dia negatif kan? So kita kena positif lah. Kita kena positifkan. Okey, cikgu. Ha. Okey, good. Betul? Okey, Ikuan betul tapi positifkan Ikuan. Cikgu. Ya. Yeah. Maknanya kalau dapat jawapan negatif, semua tukar je lah jadi positif. Yes, ya. Yeah. Cuma dia ada, kalau dia tanya, sebab kat sini dia tanya, kan? Dia tanya apa? Hitung jarak. Jumlah jarak. Jadi kita tak boleh kata, kalau dia jumlah jarak, kita positifkan. Cuma kita nampak dia negatif, maka kita tahu dia tu bergerak ke arah kiri. Faham? Okey? Positif Okey. negatif menunjukkan arah. Okey. Okey dah boleh? Boleh. Okey, saya teruskan. Okey, next kita tengok. Kali ni kita nak buat graf pula. Dia kata satu zarah bergerak di sepanjang garis lurus, okey, dari satu titik O, kosong. Sesaran S selepas T saat melalui titik kosong diberi S sama dengan FT. Maksudnya yang inilah. Okey, di bawah. Cari jumlah jarak perjalanan menggunakan kaedah graf. Okey, bila dia kata menggunakan kaedah graf, awak tengok dia kata pada 6 saat pertama. Bila pada 6 saat pertama, apa yang perlu kamu cari ialah mula-mula, sebab dia nak buat graf. Graf ni kita akan cari dia, graf dia dalam bentuk S, okey, kat sini T. Okey, sebab dia nak jumlah kat sini cari jumlah jarak perjalanan. So kita gunakan S dengan T dekat sini. Okey, pada 6 saat pertama. Bila dia bagi 6 saat pertama, kita tengok dulu soalan. Soalan bagi apa? Okey, dah cantik dah. Dia bagi kamu dah S. Jadi, apa yang perlu kamu buat kat sini adalah kita cari dulu nilai dia sebab dia kata 6 saat pertama, you cari masa dia dulu. Okey, kita nak tengok sebab graf ni kita nak kena tengok bila masa S kosong.
S kosong kita nak cari T dia bila. Jadi you dapat T kuasa 2 tolak 4T sama dengan kosong. Maka you dapat sini T tolak 4 sama dengan kosong. Iaitu pada T kosong, T4. Maksudnya pada T kosong, T4. Kita tahu dia berada di paksi X. Macam tu. So itu you punya x-axis, pintasan X dia. Okey, kemudian kita nak tahu bila masa, okey, kita punya, kita kena cari, kat sini kalau ikutkan, pergerakan dia cakap kata cari jumlah jarak perjalanan menggunakan kaedah graf. Bila nak guna graf, you tengok soalan ini, graf ini adalah graf kuadratik. Kan? Graf kuadratik. Jadi sebenarnya contoh, macam ni tadi kita dah dapat kosong. So kita kena tahu macam ni. Bila dia graf kuadratik, dia akan jadi macam ni. Okay, kenapa saya kata macam ni? Sebab T kuasa 2, T positif. Maksudnya you akan dapat smile graph. Atau contoh, you boleh terus lakar graf dulu. Graf dia macam tu. You boleh buat dulu paksi X. Jadi kita kena cari X dia. Bila kita nak cari X, kita tahu bahawa S kosong. Sebab graf kita adalah S in term of T, against T. S melawan T. Jadi, you kena cari S kosong. So, S kosong kita pada T kosong dan T4. Jadi, awak boleh juga guna kaedah graf yang macam saya tunjuk sebelah kanan. Sketch dulu graf berdasarkan you punya A. Okey, kemudian you dapat dari kosong sampai ke 4. Tapi dia kata nak 6 saat pertama. Bermakna kamu kena teruskan, kita kena cari 6. Jadi, kita masukkan S6. S6 dalam persamaan. 6, jadi 6 kuasa 2 tolak 4 darab 6. 36 tolak 4 kali adalah 24. Bermakna di sini adalah 12. So, itu graf awak. Dan soalan tanya dekat sini, dia nak kamu jumlah jarak yang dilalui. Jumlah jarak yang dilalui ialah, awak tengok, ni, iaitu area under graph. Area under graph. Itu dia. Jadi, kalau kamu tengok jumlah jarak dilalui, kita boleh cari, sebab ini kita punya persamaan, kita dah dapat, iaitu jumlah jarak kita dari 0 sampai ke 4. Dari 0 sampai ke 4, tambah dari 4 sampai ke 6. Apa persamaan kita? Persamaan kita adalah persamaan T kita, S kita. Iaitu kita masuk S4 tolak S0 untuk persamaan T kuasa 2 tolak 4T. T kuasa 2 tolak 4T. Jadi kalau awak tengok, selesaikan dekat sini, you akan dapat jawapan jumlah jarak. Ataupun satu lagi cara, tengok, kalau awak tak nak lakukan integrate, you boleh, Sekejap. Saya dah saya terpadam. Okey. Okey, jadi ini tadi kita dapat masa iaitu pada 6 saat kita dapat 12. Jadi jumlah jarak yang dilalui saya dah kata dia adalah area under graph. So satu cara lagi awak tengok sini. Kita nak tahu berapakah nilai kat sini. Jadi kalau awak tengok ini 0, ini 4. Okey, antara 0 dengan 4, antara saya dah keluarkan merah. Okey. Antara 0 dengan 4, tengah-tengah ialah 2. Jadi, kita ambil S untuk T2. S sama dengan T dia 2. 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2. So, 2 dot kuasa 2, 4 tolak 8. Kita dapat negatif 4. Bermakna dekat sini nilai dia negatif 4. Jadi, jarak yang dilalui ialah turun negatif 4, naik lagi. Bila jarak negatif akan jadi positif. Bermakna dia turun 4, naik 4. So total kat sini ialah 8. Kemudian dia untuk daripada saat yang keempat hingga saat keenam, dia gerak sini totalnya ialah 12. Jadi jumlah jarak yang dilalui, kamu boleh buat di situ adalah, tulislah jumlah jarak ataupun total distance sama dengan 8 tambah dengan 12 iaitu 20. Okey.
Okey ke tak? Tak okey, saya terang lagi sekali. Saya terang lagi sekali. Awak kena respon tau. Kalau tak, saya tak tahu. Sebab tajuk ni, ramai budak tak nak jawab. Tapi sebenarnya, tak susah sangat pun. Okey, sekejap saya padam balik, saya terang balik daripada awal. Tolong tengok betul-betul. Sekejap Umi tengah buat apa? Umi ada kelas Tahu, tapi Umi tengok apa? Umi nak delete nak delete. boleh delete Boleh lah. Macam handphone. Tak, bukan macam handphone. Macam buku tulis. Ada pemadam kan? Memang lah. Bukan tak madam. Okey. You tengok balik semula. Tengok saya buat daripada awal. Kita tengok soalan pertama. Dia kata cari jumlah jarak menggunakan kaedah graf. Kalau tak guna kaedah graf, kamu kena lakukan integrate lah. Okay, sekarang kata guna kaedah graf. So, kita dapati graf kita adalah graf S against T. S melawan T. You tengok T kuasa 2, T positif. So, you have smile graph. Smile graph, kita nak tahu paksi X kita dekat T dia berapa. Sebab kita tahu sini T. Kita dah tahu graf kita adalah S melawan T. Maksudnya paksi Y kita ialah S. Jadi kita nak cari T, you punya intersection T dekat sini, titik persilangan pada T ni, iaitu kita akan kosongkan S. Iaitu kita akan dapat kosong, iaitu S kosong, T kuasa 2 tolak 4T. Jadi sini T tolak 4 sama dengan kosong. Maka kita dapat T kosong dan T 4. So sini kosong, sini 4. Bermakna di sini you punya paksi Y. Okey, ataupun dekat sini S lah. Okey, settle. Tapi dia nak 6 saat pertama. So awak kena teruskan ambil 6. Berapakah nilai kat sini? So S sama dengan 6 kuasa 2 tolak 4 darab 6. So kita dapat sini 36 tolak 24. Kita dapat 12. Jadi jumlah jarak yang dilalui, kita kena tahu ke bawah ni tadi berapa jarak dia. Nak tahu tak ada, jadi antara 0 dengan 4, tengah-tengah sini 2. Bermakna saya cari S, 2 kuasa 2 tolak 4, darab 2, kita dapat nilai negatif 4. Bermakna dekat graf kita tadi, apabila kita punya T2 dekat sini, okay, saya guna warna biru. Okay, dekat sini nilainya ialah negatif 4. Jadi jumlah jarak kita, okay, awak tengok dia turun negatif. Tapi dia jarak, maka dia positif. Lepas tu sini 4, naik balik laluan yang sama jadi tambah 4. Naik lagi tambah dengan 12. So totalnya ialah 20. Boleh tak? Okey tak? Saya tunjuk satu lagi. Perlu saya tunjuk satu lagi? Hello? Suara saya lambat ke? Okey, cikgu. Okey Okey, saya Nabil dah belajar belum tajuk ni? Belum. Belum Okey, tak apa. Saya tunjuk satu lagi soalan yang ini. You tengok yang ini. Dia nak 4 saat pertama. 4 saat pertama. You tengok graf ini, soalan dia, graf dia negatif. Kan? Graf dia negatif. Iaitu 8 tolak 4T kuasa 2. Kalau graf negatif, maksudnya graf saya akan bentuk begini. Kan? Sebab A dia negatif. Okey. Sama juga, you buat S kosong. S kosong sama dengan 8 tolak 4T kuasa 2. Jadi kalau kita tengok 4T kuasa 2 sama dengan 8, T kuasa 2 sama dengan 8 bahagi 4. Iaitu kita dapat sini 2. Jadi kita dapat pada T set 2. Okey. Jadi maksudnya kalau saya letakkan ini you punya paksi Y kita, sebab dia dekat T set 2 saja. Jadi graf ini kita tak tahu paksi kita punya paksi X ni yang sebelah sini apa kita tak tahu. Sebab yang kita tahu dia hanya set 2. Sini set 2. Okey. Kemudian kita kena tahu Y intercept kita. You nampak tak sini 8.
iaitu C kita. Maksudnya graf kita di sini ialah 8. Okey, jadi kat sini itu bentuk graf kita. So, you akan teruskan macam ni. Then, ini kosong, ini set 2. Kita nak pada saat yang keempat. 4 saat pertama atau saat yang keempat di situ, you buatkan. 8 tolak 4, sini 4 kuasa 2. So, 8 tolak 4 kuasa 2, 16. 16 darab 4, sini awak dapat jawapannya ialah 64. Okey, so 8 tolak 64, you dapat jawapan negatif 56. Maksudnya pada sini 4, di sini ada negatif 56. Okey, jarak yang dilalui. So jarak yang dilalui, awak tengok sebab dia kata 4 saat pertama, jarak yang dilalui adalah yang ini. 4 saat yang pertama, ini jarak yang dilalui. Jadi, yang ke atas berapa? Yang ke atas ialah 8. So, apa yang perlu kamu tulis kat sini? Jumlah, Okey, jumlah jarak yang dilalui sama dengan ke bawah 8 dan turun 56. So, dapat jawapan 54. Boleh tak? So, ingat, first step, you sketch dulu graf kamu. Second, you cari you punya, okay, first, sketchkan graf. Okay, second, you cari nilai paksi X. Nilai paksi X. Then yang ketiga, you tengok dia punya soalan tu, ada dia punya C ke tak ke, kan? Dah dapat nilai X, then you tengoklah dia punya T yang dia beri. T yang diberi, tengok berapa. Kalau macam ni tadi, contoh. Soalan nak 4 saat pertama. Tiba-tiba awak buat graf, you dapat sini kosong, sini 4. Dah lah, tak payah teruskan, atas ni tak payah cari. Jadi tengok, mula-mula sketchkan graf, tengok nilai pada X, kemudian tengok T yang diberi, apa yang dia nak. Okey, cuba buat soalan B. Soalan B, saya nak, Okey, cuba buat B. B iaitu 3T tolak T kuasa 2. Saya nak pada 4 saat pertama. Okey, buat soalan B dan D.
Okey tak? Boleh tak? Okey. Boleh Dah siap? Dah siap tolong hantar kat saya Okey, belum ada yang hantar. Okey dah. Boleh buat tak? Tak ada yang hantar ni, tak boleh buat ataupun sedang buat? Tengah buat. Okey, sedang buat. Okey, Mira hantar dah. Mira tengok graf tu kuadratik positif ke negatif, Mira? Graf kita A dia positif ke negatif? Oh, negatif. Okey, jadi betul kan? Terbalik je tu. Okey. Okey, dah ada yang tanya dah tak boleh ni kan? Okey, jadi macam ni. Awak kan tadi saya kata first step you sketchkan graf. Sketch, you tengok graf dia negatif. So buatlah macam tu. Lepas tu saya kata you cari T. Cari T maksudnya you kosongkan S. Kosongkan S, 3T tolak T kuasa 2. Okey, sorry, tolak 3
T kuasa 2, you dapat T dia kosong dengan T dia 3. Betul tak? Betul tak? Hello? Betul. Jawab lu. Okey, bermakna T kosong dengan T3, jadi saya buat macam tu. So sini kosong, sini 3. Ini saya punya T, ini saya punya graf S. Okey, lepas tu soalan nak sampai 4 saat pertama. Bermakna saya kena turun lagi, saya kena cari 4. Berapa nilai kat bawah ni? So, saya masukkan S sama dengan 3, 4, tolak 4 kuasa 2. 3 kali 4, 12, tolak 16. So, kita dapat jawapannya ialah negatif 4. Bermakna pada saat yang keempat, dia naik kat sini nilai dia, S dia ialah negatif 4. Maksudnya ke mana? Macam saya kata tadi, ke kiri. Ke kiri ataupun ke bawah. Okey. Jadi sekarang kita nak tahu ke atas ni berapa. Antara 0 dengan 3, tengah-tengah berapa? Tengah-tengah adalah 3/2 atau 1/2. Cari S. S sama dengan 3. 3/2 tolak 3/2 kuasa 2. Okey, awak tekan kalkulator. So, awak tekan kalkulator, you dapat 9/4. Okey, 9/4. Jadi jumlah jarak yang dilalui, tengok, jumlah jarak yang dilalui ialah, okey, mula-mula kita akan graf kita ni naik atas. Naik, okey, kita akan naik 9/4. Dia turun tu negatif tapi jarak tak boleh negatif, 9/4. Jadi 9/4 darab 2. Kemudian ini kita ambil 4. Jadi jumlah jarak yang dilalui ialah kamu gunakan operasi tambahkan 9/4 tambah 9/4 tambah dengan 4. Jadi jumlah jarak sama dengan 9/4 tambah 9/4 tambah dengan, ke bawah tu negatif tapi jaraknya mesti positif. Boleh? Boleh tak? Hilang. Mana dia? Tu dia. Boleh tak? Ada soalan tak? So first step, lakarkan graf. Second, you tengok you punya x intercept berapa. Boleh tak? Okay, tengok betul-betul, hadamkan betul-betul. Betul Nabil. Cikgu. Ya. Yang total dia 9/4 tambah 9/4 tambah 4 So, you dapat 8.5, betul lah? Okey ya, boleh? Okey, try satu lagi tu. Saya nak buat yang satu lagi. Okey, Rukaya. Okey, betul Rukaya, betul. Macam mana nak tahu graf itu negatif atau graf tahu okey saya lupa nak bagi tahu. Dalam tajuk ini kamu juga kena kuasai quadratic equation atau quadratic function. Jadi awak mula-mula tengok dulu nak tahu graf tu positif atau negatif, you tengok dekat you punya A lah. Kan this one is your quadratic graph. Ni kan quadratic kan? Kan graf quadratic. Kenapa saya kata quadratic kan dia berkuasa 2. Ni. Jadi kat sini A dia negatif. A dia negatif maksudnya graf dia set graph. Yang ini A dia positif. Bermakna dia smile graph. Okay.
Okey, boleh. Soalan yang saya suruh buat satu lagi kan? Soalan D Alamak, saya terlupa nak turunkan soalan ni. Awak ada soalan kan? Okey ni soalan D ni. Cuba buat yang D ni. Allah Akbar, suka terdelete. Sekejap Okey, soalan D. Okey, nak dapat T, buat S sama dengan kosong. Kosongkan S. Nak dapat T, okey. Tak boleh macam tu. Awak terus je tekan kalkulator. Sebenarnya awak tekan kalkulator. Yang tadi, kenapa saya tak tekan kalkulator? Tengok bila soalan dia T, sorry. Dia sebenarnya kalau kuadratik ni, awak tekan je kalkulator. Tadi sebab saya tak tekan kalkulator sebab boleh congak. Kenapa saya kata boleh congak? You tengok dekat sini. Bila dia T kuasa 2 tolak 4T, kan kita boleh buat T kat luar, T tolak 4. So, T kosong, T 4. Tapi sebenarnya awak tekan je lah kalkulator. A1, B negatif 4, C kosong. Yang ini awak tekan kalkulator, A negatif 1, B 3, C kosong. Dapatlah jawapan kosong dengan 3. Saya tak tekan kalkulator sebab ni tadi saya boleh congak. Awak tekan je kalkulator. Kalau nampak kuadratik, tekan je kalkulator EQN. Kalau tak, nanti awak entah buat apa-apa ni. Buat lawak lah Amna. Dah hilang 3 tu. Okey. Okey, soalan D ni dia nak 5 second kan? Hazika cari 5 dekat mana? Awak baru buat sampai 3. Buat teruskan. Yang di ujung tu 5 tak buat. Faham tak? Awak buat sampai 3, lepas tu awak dah teruskan. Tapi awak tak bagi tahu macam ni kan. Macam ni awak tengok yang saya buat ni. Saya dapat sampai set 2. Saya teruskan 4, saya kena cari nilai kat paksi Y-nya berapa. Awak tak cari tu. Letak dekat X-nya 5, lepas tu cari paksi Y-nya berapa. Dah cikgu, tapi saya tak tulis kat graf. Ya ke? Tak tulis. Jawapannya bawah ada. Sekejap Mana awak buat? 8. Okey, nampak. Ada. Okey, tapi bila soalan kata menggunakan graf, so awak kena tunjuk dekat graf lah. Okey, sekejap saya tengok dulu. Dapat 8. 5. Okey, good. Betul.
Betul. Yes, betul. Cuma maksudnya, okay, Azika buat dah betul, cuma kat gambar tu try. Nabil, okay Nabil? Okay. Okay. Arif, okey tak Arif? Hantar gambar Arif. Kalau okey ke tak okey ke? Okay, good. Satu. Arif, soalan ini y-intercept dia 3 Arif, bukan 8. 8 tu untuk second masa yang kelima. Arif salah kat situ. Your C dia 3. Okey, betul Mira. Ya, okey betul Putri. Cuma bila buat tu kan, yang ini, okey, yang ini tadi yang macam macam Azika buat lah. Putri buat betul, sampai sini 5. Kat sini ni Putri bagi jawapan berapa? Tapi jawapan awak dah ada dah, betul dah. Cuma dekat graf tu tak ada. Tak payah. Yang awak buat ni dah cukup cantik dah. Tak payah buat skala Azika. Dah cantik dah ni. Tak payah skala nak ukur berapa sentimeter semua tak payah. Macam yang saya tunjuk ni lah. Lakaran dia macam yang saya tunjuk. Yang korang hantar kat saya ni memang dah cantik-cantik dah. Dah betul dah. Nabil punya je kurang cantik graf dia. Nabil aku tumbuk kau lukis graf macam tu. Okey Nabil. Nabil tengok dekat 5. Cuba Nabil kira. Kalau masukkan T5 berapa S-nya? 8 kan? Betul. Nabil buat tu 8. Jadi Nabil tengok atas ni sini 3. Masa dekat 5 sini 8. Betul? Lepas tu Nabil tengok dekat sini nilai dia 1. Sini 3. Betul? Bermakna tengah-tengah sini 2. Kena cari kat sini berapa. Okey, dekat situ pun awak dah dapat. Dapat negatif 1. Jadi jumlah jarak yang dilalui ialah, awak tengok jumlah jarak dilalui. Mula-mula kita tengok di sini. Alamak, jap. Sini 3. Okey, jumlah jarak dilalui sini 3. Lepas tu 1. Lepas tu 1. Lepas tu 8.
3 tambah 1, 1, 2. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 8, 13. Betul. Betul Ikuan. Tapi totalnya jangan negatif Ikuan. Sebab ke bawah ni negatif. Tetapi kan saya kata jarak itu mesti dipositifkan. Dan Ikuan lupa nak tambah yang ini. Graf Ikuan dah betul dah. Atas ni kan 3. Ikuan cuma buat negatif 1, negatif 1, 5. Tapi sebenarnya negatif tu jadi positif. Tambah 5, lepas tu tambah 3 ni. Laluan yang dekat y-intercept ni. Okey tak? Okey cikgu. Okey. Okey, sekejap. Okey, semua dah. Okey, Amna betul. Cuma y-intercept tu Amna tak letak. Sebab tu jawapan Amna cuma sampai situ je. Okey. Jadi, ingat saya tunjuk lagi sekali. Nampak dah okey dah. Tapi masih lagi sangkut-sangkut ada benda yang tak betul. Okey, ingat macam ni. Mula-mula, okey, you sketchkan graf. Okey, sekejap nak tukar warna. Okay, first step, you akan sketchkan graf. Lakar graf. Lakar graf based on your A. A kita positif, kita pun buat graf senyum. Second step, you tengok you punya paksi X nilai dia apa. Maksudnya tekan kalkulator. Apa juga persamaan, tekan kalkulator EQN. Untuk soalan ini, kamu dapat nilai dia sini 1, sini 3, itu paksi X awak. Dan awak nampak ini 3. 3 is your y-intercept. Bermakna di sini 3. Okey, di sini awak punya kosong. So, antara 1 dengan 3 di tengah-tengah 2. Maksudnya awak kena cari 2 tu dekat sini apa? Awak dapat nilai dia nilai dia ialah negatif 1. Sekejap Nilainya ialah negatif 1. Lepas tu soalan nak sampai 5 saat pertama. Maksudnya saya kena teruskan, saya kena cari, saya kena cari sampai nilai 5. Jadi saya letak 5 dekat sini, berapa ni teruskan, saya kena cari di sini, atas ni berapa. Saya masukkan 5 ni dalam persamaan ini, saya dapat S-nya di sini ialah 8. Jadi jumlah jarak yang saya lalui ialah dari 0 sampai 5 ni 3. Ke bawah negatif 1. Sini pun negatif 1. Jadi negatif ni jarak. Jarak jadi positif. Jarak jadi positif. Jadi 3, 1, 1, 5. 5 tambah 8, 13. Macam itu. Faham? Boleh? Kejap. Ada orang hantar lagi jawapan. Yes, betul Arif. Okey. Dah. Okey, kita tengok seterusnya. So, hari ni kita buat S dulu. Okey. Malam ni kita akan masuk V dengan A insyaAllah. Sebab S ni kena kukuh dulu. Okey, sekarang kita tengok. Dia kata satu zarah bergerak di sepanjang garis lurus dengan keadaan sesaran dari titik. Sesaran S displacement dia bagi. S ni diberi. Dia kata cari zarah ketika T2. Ketika T2 carilah T2. Okey. Jadi kita buat S sama dengan T2. 2 kuasa 2 tolak 7 darab 2 tambah 12 selesaikan dapat jawapan. Cari masa apabila zarah berada 30 meter di kanan. Bila dia di kanan, maksudnya S-nya positif. Jadi S sama dengan 30. Okey, ambillah persamaan. Sebab dia kata kat sini, apabila zarah berada 30 di kanan. Jadi kan dia mula-mula dekat kosong,
Bila dia bergerak ke kanan, dia tersasar ke arah kanan, displacement, sesaran bahasa Melayu. So kita ambil S30, 30, T kuasa 2 tolak 7T tambah 12. Awak selesaikan, awak dapatlah T yang keberapa. Boleh? Okey tak? Cuba kira. Kira yang ini. Oops. Dapat berapa? Masukkan je kalkulator. Okey dah, dapat Okey ya? Boleh? Dapat kan? So kalau awak tengok dekat sini, awak dapat sini tadi, kiralah awak dapat 2. So dapat 2, sini awak kira you dapat T-nya 9. T awak dapat 2 tau, satu positif, satu negatif. Tapi T is time taken, you ambil nilai yang positif. Okay, next. Soalan yang yang ini. Yang ni, nampak tak? Dia kata apabila zarah tersebut berada di kosong. Berada di kosong, S kosong lah. S kosong. Masih soalan yang sama. Jadi gunakan T kuasa 2 tolak 7T tambah 12 sama dengan kosong. Jadi dekat sini awak dapat 2, iaitu apabila T sama dengan 3 dan T sama dengan 4. Ini maksudnya apa? You tengok graf tu kan positif kan? Dia macam ni. Bila T kosong maksudnya pada saat yang ketiga dan saat keempat dia dekat T sama dengan kosong. Sebab dia kata apabila zarah berada tersebut berada di kosong. Zarah berada di kosong maksudnya S kosong. S kosong, T-nya berapa? Ni soalan tanya. Dan kalau awak tengok pada soalan ini, graf ni y-intercept kamu sini 12. Macam ni. Ini bentuk graf yang soalan sekarang yang kita tengah bincang. Soalan kata cari julat masa apabila zarah berada di kiri titik tetap kosong. Di kiri maksudnya nilai negatif. Nilai negatif kat mana? Iaitu yang kat bawah ni. Ni kat bawah. Jadi di kiri atau di bawah lah. Sebabnya pergerakan dia tak akan gerak atas bawah. Kan, tapi bila kita lakarkan graf, kita buat grafnya atas bawah. Jadi dekat sini bila dia kiri maksudnya yang negatif. Bermakna di mana? Iaitu antara 3 dengan 4. Antara 3 dengan 4 dia akan berada di kiri. Tak ada tanda sama dengan sebab dekat 3 dia kosong, dekat 4 dia kosong.
Jadi semasa T lebih besar dan lebih besar 3 kurang 4, zarah berada di sebelah kiri. Kenapa? Sebab semua nilainya negatif, iaitu di bawah paksi X. Faham tak? Boleh tak setakat ni? Boleh? Saya kena ajar semua dulu. Nanti bila dah jawab soalan, awak akan nampak lebih senang lah. Boleh tak setakat ni respon sikit? Boleh ke? Okay. Boleh cikgu. Okay, good. Next, kita tengok seterusnya. Okay, yang ni saya terang je dulu. Okey, lepas tu kalau awak tengok, dia kata satu zarah bergerak ke kanan pada garis lurus. Sesarannya selepas melalui titik kosong diberi. Dia bagi S. 9T tolak T kuasa 2. Jarak pada saat kedua zarah itu. Saat kedua. Saat kedua, jadi saat kedua iaitu T2. T2, you cari S2 tolak S1. Masuklah dalam persamaan awak. S2 tolak S1. S2 maksudnya carilah T2-nya. Okey, S2 ialah 9 darab 2 tolak 2 kuasa 2. 18 tolak 4, you dapat 14. S1 9 darab 1 tolak 1 kuasa 2. So awak dapat jawapannya ialah 8. Jadi pada T2 dia akan dapat 14 tolak 8, dapat jawapan 6. Itu soalan pertama. Soalan kedua, masa apabila zarah itu berada 30 meter ke kiri. Ke kiri. Bila dia ke kiri, maksudnya S-nya, dia kata 36 meter. Tapi ke kiri iaitu negatif 36. Jadi 9T jadi negatif 36 sama dengan 9T tolak T kuasa 2. Selesaikan. Jadi dekat sini kita selesaikan. Oh, okey. So, mana persamaan kita? Aduh. Sekejap Okey, di sini. So, persamaan kita 9T tolak T kuasa 2 sama dengan negatif 36. Okey, jadi awak tekan kalkulator, you akan dapat sini 9T tolak T kuasa 2 tambah 36 sama dengan kosong. Sekejap saya punya ni dia hang. Okey. Okey, sama tambah 36 sama dengan kosong. Tekan kalkulator EQN. Okey, saya nak nasihatkan sini, bila kamu tekan kalkulator, sebelum kamu tekan kalkulator, pastikan A kamu positifkan dulu. Kalau tak nanti, okey contoh sekarang kita tekan kalkulator, you tekan A dia negatif 1. Okey, A dia negatif 1. B dia 9 dan C dia 36. Kamu tekan kalkulator, you dapat jawapannya adalah T sama dengan negatif 3 dan satu lagi kamu dapat T sama dengan 12. Dan tentunya kamu akan buat T tambah 3, T tolak 12 sama dengan kosong. Kamu buat macam ni. Jadi bila pemeriksa semak, T darab T kuasa 2 tapi awak punya negatif. Jadi positifkan. So T kuasa 2 tolak 9T tolak 36 sama dengan kosong. Faham Supaya pemeriksa akan semak T darab T betul. T kuasa 2. 3 darab negatif 12 betul negatif 36. So you dapat 2 jawapan di sini. Dan soalan tanya tadi, soalan kata masa zarah masa apabila zarah itu berada 36 ke kiri. 36 ke kiri. Masa. So jawapannya T sama dengan 12. Dan yang ketiga, soalan tanya dekat sini ialah sekejap Buyo. Jauh pula. Alamak. Okey, alahai. Subhanallah. Okey. Ni persamaan dia kata masa apabila zarah itu berada di kosong sekali lagi. Masa di kosong sekali lagi iaitu S kosong. S kosong, jadi awak masuklah kat sini. Apakah S kosong? Okey. Jadi
Okey. S kosong, so you akan buatkanlah. Jadi 9 T tolak T kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi saya dah kata bila nak faktorkan, positifkan dulu T kamu. Kosong. Okey, tapi nak buat graf tak boleh ikut graf yang dah dipositif. Graf ikut yang asal. Nak EQN tu yang guna positifkan A. So sini T tolak 9 sama dengan kosong. Jadi awak dapat dia berada di kosong masa T kosong iaitu nak mula-mula dengan T9. Jadi soalan tanya tadi, masa apabila zarah itu berada di kosong sekali lagi. So di kosong sekali lagi jawapannya T9. Okay, so di sini T9. Okay, ada soalan tak? Tengok dulu yang ini. Kalau ada soalan, awak tanya. Tengok betul-betul dulu. Alamak, saya punya ni hari ni dia meragam sikit. Asyik nak hang tu. Okay, sekejap Okay, tengok betul-betul soalan ini. Ada soalan tanya. Kalau okay, you try buat soalan C. Cuba C kat mana yang awak kata try and error tu? Okey, dia macam ni. Sebenarnya nak cari T tu, dia tetap tekan kalkulator. Okey, contoh kan soalan dia kat sini tadi kan S sama dengan 9T tolak T kuasa 2. Jadi awak tekan kalkulator. Ingat, bila nak lakar graf, graf dia tetap ikut A. Maksudnya graf kita negatif. Tetapi bila kamu nak tekan kalkulator, nak buat EQN, your A mesti positifkan. Itu maksud saya. Supaya kenapa bila kamu faktorkan nanti kat sini kalau awak tekan kalkulator A1 B negatif 9 awak dapat jawapan T kosong T sama dengan 9. Jadi T kosong jadi T tolak 9. Jadi pemeriksa akan cek macam ni T darab T kuasa 2. Begitu juga kalau soalan tu contoh negatif 2T kuasa 2 tolak 4T tolak 8 tambah 8 contoh. Okey, kalau kamu tak positifkan, contohlah jawapan kamu betul. Kamu punya jawapan memang betul. Tapi nanti kat dalam ni markah untuk pemfaktoran, factorize punya markah. Contohnya, kalau kamu tekan kalkulator, sebab kalkulator akan buat sini 2T, sini T. So 2T darab T ialah 2T kuasa 2 sedangkan kat sini negatif. Sebab tu saya kata bila kamu nak tekan kalkulator, ubah dulu equation kamu A dia jadi positif. Sin you ubah dekat A, yang lain turut berubah. Tapi lakaran graf tak boleh diubah. Lakaran graf ikut persamaan asal. Yang saya suruh ubah untuk menentukan nilai T. Iaitu kita ubah A dia menjadi positif. Saya harap awak faham Okey, try soalan C.
Awak jangan try and error. Tekan je kalkulator. Tadi saya sebab ada benda yang saya boleh congak, saya congak. Awak tekan je kalkulator. Nampak je kuadratik. Terus saja tekan kalkulator untuk mencari nilai T atau nilai paksi X awak. Yang soalan ketiga tu awak buat lakaran graf. Itu lebih senang. Jadi tak payah buat satu-satu. Lakarkan graf, awak akan nampak. Buat lakaran graf. Baru nampak jumlah. Jumlah jarak.
Okey, boleh? Siapa dah siap hantar kat saya? Okey. Nabil, masa dia punya turning point tu Nabil. Kan dia naik macam tu, yang bawah ni berapa jumlah dia? Kat graf tu Nabil tak buat. Okay, kalau dekat integrate tu maksudnya Nabil akan buat dari kenapa Nabil ambil negatif 1 kat situ? Negatif 1, 5. Nabil tak boleh ambil daripada negatif 1. Nabil kena ambil dari kosong. Sebab masa tak ada negatif Nabil. Nabil gunakan integrate. Okay. Nabil ambil dari kosong sampai ke 5. Okay Nabil? Okey ke? Satu lagi 5 ke 6. Okey, Ikuan yang ketiga juga. Okey, yang ketiga masih sangkut Nanti saya tunjuk yang ketiga. Yang lain okey, yang ketiga sangkut. S1. Okey, okey, masing-masing sangkut dekat yang ketiga Cara nampak dah tu. Okey. Tengok Boleh saya tunjuk yang ketiga. Yang 1, 2 dah okey. Yang ketiga, jumlah jarak. Okey, jumlah jarak dia sebenarnya lepas kamu lakarkan graf, kan you tengok graf kita positif. Positif, so you dapat dia smile graph. Okey, contohlah saya buat macam ni, tak apa, biarkan dulu. Jadi you tekan calculator EQN. You tekan calculator EQN, you dapat titik kamu ialah maksudnya you akan dapat di nilai T-nya negatif 1 dengan 5. Bermakna kamu akan dapat buat garisan, ini negatif 1, sini 5. Kalau situ negatif 1 bermakna Pak CY awak di sini. Okey, lepas tu you tengok ini negatif 5. Maksudnya di sini ialah negatif 5. Okey, lepas tu you tengok dekat sini antara negatif 1 dengan 5.
Maksudnya dekat sini kita kena cari kita punya titik tengah kan, midpoint kita. Kita nak tengok bawah ni nilai dia. So, kalau awak tengok -1 dengan 5, so tengah-tengah sini ialah 2. So, awak masuk dalam persamaan 2. 2 kuasa 2, 4. Tolak dengan 4 kali 2, 8. 8 tambah 5, -13, 4, 12. Jadi dekat situ ialah 9. So, dekat bawah ni, okay, sebenarnya di sini ialah -9. Okey, jadi dah sampai sini soalan nak 6 saat pertama, so saya kena teruskan. Saya kena kira kat sini 6. Bila saya masukkan 6, sini saya dapat 7. Jadi jumlah jarak yang saya lalui ialah, awak tengok jumlah jarak yang saya lalui, you tengok mula-mula dari -5 turun pergi ke -9. Jaraknya 4. Lepas tu naik sini jadi -9 jadi 9. Tambah 7 dapat 20. Ataupun yang macam Nabil buat kamiran. So Nabil kena kamirkan dari 0 sampai ke 5. Dia di bawah graf. So Nabil ingat dia kena modulus. Baru tambahkan kamiran dari 5 sampai ke 6. Kalau dah sketch graf, you dah nampak nak kira dia punya jarak, tak payah buat yang bawah ni pun tak apa. Nak buat bawah, kalau nak buat bawah, yang atas ni tak payah. Either one. You pilih salah satu. Okey tak? Jadi dekat sini saya tengok masing-masing ni dah mula boleh lukis. Okey, tapi kamu lupa mencari nilai pada minimum. Titik minimum kamu tu dekat mana? Ataupun you punya turning point. Titik minimum kamu atau turning point. So sebenarnya dekat sini, kalau awak nak tahu, senang je nak cari turning point. Tapi you kena ingatlah konsep dy dx tu. Maksudnya you buat dy dx sama dengan kosong. Ataupun dekat sini bukan dy dx lah. Dia gunakan ds dt. ds dt sama dengan kosong. So kalau ds dt sama dengan kosong, okey, ds dt sama dengan kosong. Persamaan kita tadi T kuasa 2 jadi 2T tolak 4 sama dengan kosong. Jadi T-nya dapat 2. Pun boleh. Kalau tak nak guna konsep ini macam susah, so awak congak lah antara -1 pergi 5 ni. Tengah-tengah dia apa? Sebab saya nak cari dia punya turning point. You punya titik minimum. Okey tak? Tengok betul-betul. Okay, macam Hazika buat dah betul tapi turning point maksudnya minimum dia tak ada. Tak betul dekat minimum dia. Okay, okay, yang Nabil punya tadi sebab Nabil tersilap. Sekejap Kejap, soalan dia. Nabil. Oh, maksudnya Nabil, kamu tak payah nak kamirkan tu lagi ke Nabil? You tak payah integrate yang itu. Kalau you integrate, itu dah S. Itu dah S, Nabil. Faham tak, Nabil? Maksud saya tadi, awak sepatutnya persamaan kat sini bukan gunakan S tau. Sebab ini dia dah ada graf. Sebab S ni yang terakhir. Awak tengok pada, kan tadi saya kata, kalau Nabil kamirkan S, tengok dekat sini. S kan yang terakhir. Kalau Nabil kamirkan S, Nabil dapat apa dekat atas ni? Tak ada apa-apa. Faham tak, Nabil? Sekarang Nabil pergi kamirkan S. Tapi S-nya dah diberi. Jadi tak payah nak kamirkan. Maksud saya tadi, kamirkan tu, kalau kamu lakukan kamiran, kamu akan masukkan nilai tu. Tapi sekarang ni kamirannya dah dibuat. Kamiran dia dah dibuat, hasilnya apa? Hasilnya, mana dia ni? Hasil kamiran kamu itulah S. Jadi untuk soalan ini, Nabil tak payah kamirkan lagi. Faham tak? Nabil? Oh, so saya kira macam dah kamir 2 kali lah ni. Dan Nabil dah kamirkan nak cari apa? Sebab S tu yang paling atas. Persamaan dah dibagi S. Yang kalau kita kamir, kalau dia bagi V. Sekarang kita punya graf memang dah S. S is pasal jarak displacement.
So dia dah bagi dah S. So Nabil ambil je S, masukkan je nilai tu. Saya buat tanda kamiran ni kalau kita guna kamiran dan kalau soalan itu diberi dalam V, velocity. Faham? Boleh? Faham. Sebab sekarang dia nak jarak dan dia dah bagi S. So Nabil gunakan je. Sebab graf tu pun dah S. Sebab tu sebenarnya dekat sini maksudnya Nabil kalau kamirkan V, jadi Nabil tinggal masukkan je lah nilai dekat S tu. Masukkan 0, 5, 6 macam tu. Boleh? Ataupun sebenarnya bila dah lakar graf itu sebenarnya lebih mudah. Awak dah nampak dah dekat graf ni. Kalau saya lagi suka tengok pada graf. Okey, tengok jarak dilalui. Kalau nak cari jarak dilalui, make sure you punya graf S in term of T. S is your displacement, iaitu you punya jarak yang dilalui. Jadi, jarak yang dilalui dekat sini sebab graf ini dah dalam S. So, mana jaraknya? Ni lah dia jaraknya dari sini naik sini. So, inilah kita punya kawasan. Jangan kamirkan lagi sebab dia dah S in term of T. Dah cantik dah. Kalau graf itu V, yes, baru kamirkan. Okey, Alia. Peninglah cikgu. Okey, tak apa. Memang tajuk ni, tak apa. Saya ajar je dulu. Okey, siapa boleh ni? Sebab tajuk ni sebenarnya pilihan. Kat sekolah saya, pelajar saya, kalau masa saya ajar, diorang semangat. Sebab dia tahu nak buat DS, DT. Tapi bila periksa, diorang tak berani nak jawab. Tapi saya tengah cuba lagi untuk tahu ni supaya budak jawab. Okey, tak apa Alia. Nanti awak tengok lagi. Cikgu yang 4 campur 9 campur 7 tu, dia bukan 5. 4 tambah 9 9. tambah 7. 20 lah. Bukan 5 yang maksudnya bukan Dia 4 tu jadi gini. 5. Dia gini. Dari negatif 5 pergi negatif 9. Jarak yang kita lalui 4. Jangan fikir dia tu negatif. Faham? Dari negatif 5 pergi negatif 9. Berapa? Negatif 4 kan? Saya tak payah ambil daripada x-axis tu lah. Tak payah. You jarak dia kamu kena ikut dekat Y dia. You punya S, sesaran. You punya paksi Y. Faham? So start dekat start dekat y equals to 0 lah. Bukan Y equals to 0. X equals to 0. T kamu dari sini. Jadi kita tengok dari negatif 5. Negatif 5. Jadi sebenarnya awak ikut ni. Ikut graf ni. Ikut graf ni je. Graf ni dari negatif 5 dia turun pergi negatif 9. Bermakna dia jalan 4. Lepas tu dari negatif 9 awak naik dia pergi paksi X. Pergi paksi X dia jalan 9. Lepas tu dia naik lagi dia jalan 7. Jadi 4, 9, 7. Okey. 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 Boleh ya? Ada lagi soalan? Boleh ya? Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh Okey. Jadi macam Nabil buat tadi dah cantik. Cuma Nabil pergi kamirkan lagi. So ingat macam ni. Bila soalan itu nak jarak, you tengok dulu equation apa diberi. Sebab sekarang ni saya ajar yang hari ni pasal S. Bermakna equation dia memang S. Tapi kalau equation yang diberi adalah V, dia nak S baru integrate. Tengok sekarang soalan ini persamaan dia dah dalam S. Jadi tak perlu nak integrate. Okay? So, sebab yang ini sebenarnya
sepatutnya tak susah sangat lah sebab kita dah tahu soalan ini memang dia dah bagi S. Jadi sebenarnya kamu tak perlu integrate sebab tu dekat sini tadi saya tak tekankan pasal integration. Saya terus gunakan graph. Tapi nanti bila awak tengok soalan-soalan, okey lepas ni malam ni kita tengok V, velocity. Okey tak apa, jangan jam, jangan takut. Dia awak tengok macam ni sebab tajuk ini dah wajib juga dalam kertas 1. Okey sebab dia dikatakan saya tak tahulah macam mana SPM tahun awak nanti ni. Dikatakan semua topik akan ada dalam kertas 1, dah tak ada topik pilihan. Jadi kita kena get ready at least kamu tahu nak cari ni tadi. Nak cari sekarang bila S ke kanan ke kiri ke macam tu. At least awak tahu yang itu. Jadi tak apa. Siapa yang tak berapa okey tadi, lepas ni awak cuba tengok balik record ni. Lepas tu tak apa, awak ikut je dulu, awak telan je apa saya bagi ni. Macam tu. Nanti insyaAllah bila kita dah himpunkan ni nampak tak? Ni hal laju. Lepas tu kita buat latihan pasal laju. Lepas tu kita akan masuk acceleration, pecutan. Bila dah masuk dekat soalan nanti, awak akan nampak. Awak tengok nampak tak ni? Soalan ni dia bagi dalam S. Jadi kalau dia nak jarak, dah tak ada masalah, tak perlu nak buat apa-apa. Sebab dia dah jarak. Okey, kita tengok soalan. Soalan ini dia bagi dalam apa? Dia bagi dalam V. Dia dalam V. Dia nak jarak soalan B. Bila dia nak jarak, kat sinilah kena ada S. Tapi tak apa, jangan risau. Kita ada cara nanti. Kalau dia nak buat V ni, kita dah siapkan S, V, A. So kalau dia nak jarak, kita tengok kat persamaan S. Macam tu. Okay? Tak apa, jangan risau. InsyaAllah kita cuba nanti. Okay, so malam ni kita punya kelas pukul 8.30 lah kita buat pasal hal laju. Boleh? Boleh? Okay, so saya stop dekat sini boleh? Hello? Suara saya lambat Boleh ke? Okay. Okay, so stop kat sini. Jumpa malam ni. InsyaAllah kita buat pukul 8.30. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Ego. Sama. Boleh ke? Sama. Sama, Rif.